أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كسرا وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب إن الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وأنتم تستغفرون. وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلى المتقون ولكن لا أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. Ayat-ayat yang saya bacakan ini tadi adalah surah Anfal. Surah Al-Anfal juz 9. Dia banyak seruan-seruan Allah kepada orang-orang beriman, ya. Maka Allah Subhanahu menyatakan dalam peperangan Badar kemenangan di pihak Islam dan alat-alat senjata Islam ni tak banyak, ya, tapi boleh menewaskan senjata yang banyak dari musyrikin. Maka Allah Subhanahu menyatakan bahawasanya iaitu walaupun pada zahirnya kamu yang menembak, ya, tetapi sebenarnya aku yang membunuh, kata Allah, ya. Falam taqtuluhum, kamu tidak membunuh mereka itu, walakinna Allah qatalahum, tetapi Allah yang bunuh mereka. Ini hukum tauhid yang perlu ada pada kita, ya. Kita nampak lori langgar orang mati, maka lori lah yang bunuh. Sebenarnya bukan lori, Allah, ya. Sudah tercatat di lauh mahfuznya dia mati dilanggar di lori, ya. Begitu juga dalam peperangan Badar, iaitulah kemenangan di pihak Islam walaupun bilangan sedikit menewaskan kafir. Itu adalah sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dan perjuangan mereka. Dan sebenarnya Allah yang membunuhnya, Allah yang menewaskan mereka itu. Wa ma ramaita, begitu juga kalau kamu menembak. Iz ramaita, bila kamu tembak, ya. Walakinna Allah rama, sebenarnya Allah yang menembak. Setengah orang digunakan ayat ini sebagai jampi untuk nak menembak. InsyaAllah kalau jampi dengan doa ini, tembak kena punya, InsyaAllah. Sebab apa? Bukan senapa yang menembak, Allah. Kita hakikatkan bahawa masa kita nak tarik gear, nak trigger tu, ya, iaitu Allah yang menembaknya, InsyaAllah peluru itu akan kena kepada yang target yang kita tuju.
Iaitulah ayat 17 surah Anfal juz 9. Tapi sekarang ni payah dah senapang pun dah tak ada. Di kampung dulu boleh katakan senapang kalau mati ayah boleh pusaka anak. Sekarang ni tu dah mimpi lah. Kecuali masih hidup dia transfer nama boleh. Kalau sudah mati berapa banyak tanah pun dia tak mau pakai dah. Ya, sebenarnya kira-kira orang kita yang rugi je. Polisi ni Zaid Hamidi patut ubah sikit lah. Sebab yang merugi orang kita. Apa jalan ruginya? Bila senapang tak ada di kampung, kera terlalu bermahajarela. Tak dapat nak tanam apa dah. Tanam kelapa habis buahnya. Pisang begitu juga. Apa pun tak dapat sekarang ni. Dulu tak begitu. Sebab apa? Senapang kampung banyak. Ya. Jadi tak tahulah. Kita harap berubah sikit lah ya. Yang pelik agak tu kalau Canu Nalik tu mudah je dapat senapang pula. Betul lah tu. Sahih. Ini Tuhan kata ya. Waliyublal mu'minin minhu bala'an, dan dibalakan Allah, diuji oleh Allah akan orang mukmin dengan bala yang elok. Ya, di mana pada zahirnya kita kata ya mereka melepaskan panah, hakikinya Allah yang bunuh. Inna Sami'un Alim, bahawa Allah Subhanahu Sami' Maha mendengar apa juga sungutan-sungutan, apa juga doa-doa yang dibaca oleh mereka itu. Allah Maha mendengar dan Allah Maha menimbang. Alimun, Allah Subhanahu Wa Taala juga mengetahuikan niat-niat bagi mereka yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian ayat memberikan amaran kepada kafir, khususnya musyrikin dulu ya. Apa Tuhan kata? In tastaftihu faqad ja'akumul fathu. Kalau kamu nak minta kemenangan, kemenangan telah datang. Ya. Kemenangan telah diberi oleh Allah kepada Islam. Wa in tantahu khairul lakum, tapi kalau kamu berhenti daripada mengganggu, mengacau Islam, maka itu baik bagi kamu. Ya, begitulah amaran Allah kepada musyrikin ya. Wa in ta'udu na'ud, kalau kamu mengulang lagi, kami juga mengulang ya. Kata Allah, walan tu'ani'ankum fi'atukum, kumpulan kamu tidak akan dapat memberikan kemenangan sedikit pun, walau kasurat, sekalipun ramai bilangan-bilangan kamu, tapi kamu tidak akan dapat memberikan kemenangan kepada kumpulan kamu. Bahkan kemenangan tetap bersama orang-orang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anallaha ma'al mu'minin, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala beserta bantuan-bantuannya kepada orang-orang beriman dengan dia. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ya. Jadi untuk itu Allah berseru kepada kita semua supaya kita taatkan dia, taatkan Rasul. Ya. Kerana taatkan Allah, taatkan Rasul, ini adalah merupakan anak kunci kejayaan bagi perjuangan-perjuangan. Ya, khususnya perjuangan di dalam iaitulah jalan Allah, pada jalan Allah. Kerana itu Allah Subhanahu menyeru kepada kita semua dengan firman-Nya. Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu athi'ullah, wahai orang-orang yang beriman, athi'ullah, hendaklah kamu taatkan Allah. Taatkan Allah ni mutlak. Makna mutlak tu iaitu sama ada perintahnya tu yang menyenangkan kita, menyusahkan kita, kita wajib taat. Sami'na wa ata'na, no option, tak ada pilihan. Perintah Allah tidak ada pilihan ya. Wa rasulah, begitu juga perintah Rasul ya. Tidak ada pilihan, mereka wajib taat ya. Sama ada perintah dari Allah, perintah dari Rasul. Begitulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, supaya kita sentiasa menumpukan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kerana apabila kita punya taat kepada Allah, taat kepada Rasul tu konsisten kuatnya, maka musuh-musuh tidak akan berjaya nak menggugat keimanan akidah kita.
Ya, apabila taatkan Allah, taatkan Rasul tu cuai-cuai, ataupun kadang-kadang terus tak ada pula taat dia, terbang begitu saja, maka macam-macamlah yang berlaku pada zaman kita ni. Ya, habis-habis kumpulan bogil pun ada pula, ya. Kotor tu. Pasal apa? Pasal taat Allah tak ada ni. Ini kita kumpulan iaitulah minuman keras pula kita dengar, ya. Macam-macam cara, ya. Sedangkan kita kata negara kita ni perlembagaan Islam, raja Islam, dan raja-raja kita lah yang iaitulah melindungi Islam. Tapi di mana letak Islam? Ya. Allahu Akbar, ya. Ya, begitulah yang diingat oleh Allah Subhanahu kepada kita ni. Kita dengarlah cakap Quran ni, ya. Cakap Nabi Muhammad dengan hadisnya. InsyaAllah kalau kita pegang dengan cakap Allah, cakap Rasul, kita tak goyang. Ya. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW mengingatkan kepada semua umat Islam, taraktu fikum amrain, aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, kata Rasulullah, ya. Tamassaktum bihima, hendaklah kamu pegang sungguh-sungguh dengan dua perkara itu. Walan tadil abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, kamu tidak akan sesat. Kitab Allah wa sunnah Rasulih. Pertama sekali dengan kitab Allah kita harus berpegang dengan teguh, dan keduanya iaitu hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi tak timbul lah kata dia, iaitu orang nak anti hadis ke apa, tak ada. Sebab tu orang kata dia taat Rasul. Ya, maknanya di antara dua ni, Allah dan Rasul, kita tidak boleh pilih taat, ya. Aku nak taat ke Allah je lah, aku nak ikut Quran, tak boleh, ya. Tambah pula kalau aku nak ikut hadis je, lagi teruk, ya. Kerana dua-dua ni tak boleh dipisah. Apa sebabnya? Sebab Tuhan sebut dalam Quran, ya, inna anzalna zikra litubayyana ma nuzila ilaihim, kami telah turunkan zikir. Quran tu dikatakan zikir, zikrul hakim. Quran tu litubayyana, supaya kamu terangkan apa yang telah diturunkan itu kepada mereka. Jadi ini sebagai memberikan penjelasan kepada kita bahawasanya dengan Quran saja tak cukup terang. Ya, sebab yang menerangkan makna-makna Quran tu ialah hadis, ya. Jadi kerana itulah hukumnya kalau dia nak taatkan Quran saja, ya, dia nak menolak hadis, ya, sebarang hadis dia tolak, hukum kafir, ya. Sebab Tuhan kata sini ati' Allah ati' Rasul, ya. Dilalah Al-Quran bercorak umum, ya. Apa juga perintah Allah dalam Quran dia bersifat umum, tidak ada spesifik. Jadi yang menspesifikkan maknanya tu ialah hadis. Sebagaimana kata ayat tadi, ya, inna anzalna zikra, sebagai contoh daripadanya Allah suruh kita semayang, suruh kita bayar zakat. Ati' Allah wa ati', kata Allah, ya, aqimus salah wa atuz zakah, tunaikan olehmu semayang, ya, kerjakan olehmu semayang. Maka kalau tidak dijelaskan oleh hadis, macam mana kita nak semayang? Semayang yang kita buat sekarang ni hadis ni. Jibril alaihissalam turun 2 kali, ya, dalam bulan Ramadan, mengimamkan, dan Rasulullah menjadi makmum, bermula dari semayang zuhur, asar, seterusnya sampai ke subuh. Jibril mengimamkan dan dia menunjukkan kepada Rasulullah SAW waktu zuhur sekian-sekian, waktu asar sekian, waktu hari kedua pula begitu juga, tetapi ada sikit, iaitu perbezaan masa. Ya. Jadi kalau tidak ditolong oleh hadis begitu, macam mana kita nak sembahyang? Ya, apa kita nak baca? Kita nak hadap ke mana? Tak ada, ya. Dengan penjelasan hadis barulah kita boleh sembahyang seperti yang kita lakukan sekarang. Begitu juga zakat. Tuhan kata, ya, ayatullah wa'atuz zakah, keluarkan zakat. Apa benda kita nak zakat? Kalau tidak disokong, diterangkan oleh hadis, kita tak tahu kita nak zakat apa, ya. Tapi dengan diterang oleh hadis, benda-benda yang kena zakat tu termasuklah pertama sekali emas, dalam anggaran pemilikan sekian-sekian, banyak, ya, perak. Selain daripada itu juga, iaitulah
kata ternakan kambing, lembu sudah mencapai bilangan yang tertentu, ya. Begitu juga iaitu tanaman, padi dan sebagainya. Baru kita boleh berzakat dengan pertolongan hadis, baru kita memahami iaitulah ayat Quran yang umum. Jika itulah di antara dua, tidak boleh dipisah, Quran dan hadis. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di sini atiullah, satu, ya, wa rasulah, dan rasulnya. Dua-dua, ya, tak boleh kamu nak pilih satu je, tak, ya. Wala tawalau anhu, dan kamu jangan berpaling daripada kedua-duanya, ya. Bila kamu berpaling, tidak mau taatkan Allah, kamu tidak mau taatkan Rasul, maka kamu akan berhadap dengan yang ketiga, sahabat syaitan, ya. Sebabnya paksi kekuatan kita ialah dengan taat Allah, taat Rasul. Kalau tidak ada taat Allah, tidak ada taat Rasul, maka syaitan berkeliaran nak menjadi mangsa dah. Itulah yang sekarang ni kita kata, ya. Sembahyang tak mau, puasa tak mau, ngaji tak mau, baca Quran tak mau, pakai jalan dadah lah tu, ya. Sebab syaitan memang mencari, ya. Begitulah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu kepada kita ni. Jangan sekali-kali kita berpaling daripada Allah, berpaling kepada Rasul, kamu akan menjadi sesat di muka bumi ini. Ini peganglah Al-Quran, peganglah hadis, ya. Wa antum tasma'un, dan kamu dah dengar dah, sama ada daripada Al-Quran ke, ataupun daripada penceramah-penceramah ke, daripada tok-tok guru ke, iaitulah mengenangkan kepada kamu, menyebutkan kepada kamu, gitulah taatkan Allah, taatkan Rasul. Tiap-tiap hari Jumaat pula, kalau kita pergi ke masjid lah, ya, dengar tok khatib, yatabasu ati'ullah wa Rasul, gitulah, ya. Jadi oleh kerana kita sudah galak sangat dengar ni, maka janganlah firman Allah sini maknanya kita buat tak tahu saja, ya. Mesti taatkan Allah, taatkan Rasul, ya. Dan taatkan Allah, taatkan Rasul ni tetap berbaloi, ya. InsyaAllah, ya, taatkan Allah, taatkan Rasul dengan penuh ikhlas, syurga bersama dengan anak-anak bidadari yang menunggu kedatangan abang-abangnya daripada dunia nanti. Sebagaimana hadis menerangkan, ya, dalam tafsir ayat boleh kata itulah surah Baqarah awal dia, mengikut hadis, setiap laki-laki yang taat, yang beriman dengan Allah, yang taatkan ayatullah Allah, takwakan Allah, akan diberikan 2 orang anak bidadari. 2 orang. Lebih taat mungkin ada dapat layan lebih lagi. Ini kata hadis, ya. Macam mana je? Setuju kan? Tak ada seorang tak setuju. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, janganlah ikut jalan orang munafik, ya. Apa kata Allah? Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Wala takunu, jangan sekali-kali kamu menjadi seperti orang yang mereka mengaku sami'na, kami telah dengar, wa hum la yasma'un, tapi mereka tak dengar, ya. Cakap dengar, sebenarnya mereka tak dengar. Sebab apa? Mendengar Al-Quran, ya, khususnya bagi masyarakat Arab yang tahu makna bahasa Arab ni, kalau setakat dengar begitu saja dengan tidak mentadabbur dia punya makna, sama seperti tak dengar, ya. Macam kita ni orang Melayu tak pandai dengan bahasa Arab ni, kita dengar, ya, kita isra', makna kita, ya, tadabbur, dan kita mengharapkan pahala pendengaran, ya. Dalam satu riwayat dalam Tasawwuf Minhajul Abidin ada menerangkan, ya, Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah bermimpi berjumpa dengan Allah sebanyak 99 kali.
tak tahu apa lah amalan-amalannya, bila berjumpa mimpi Allah ya. Maka dia bernazar kalau dia dapat berjumpa dengan Allah ke-100 kali, dia nak tanya Allah apakah dia amalannya yang membawakan hambanya mendekati dia. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dapatlah dia bermimpi yang ke-100 ya. Maka dia terus tanya Allah, ya ibadi ya, ayu amalin yuqarribu ibadu ilaik. Wahai Tuhan, apakah ada amalan yang mendekatkan hamba-hamba kamu kepada kamu? Jawab Allah, kalami, kalam aku ya, maknanya Quran ya. Lalu ditanya lagi, apakah dengan tahu makna ataupun tidak? Kilahuma sawa ya. Dua-dua serupa je. Kalau dia tak tahu makna pun tapi selalu dia baca, maka ini juga boleh mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pula dia baca tahu pula makna, itu lagi eloknya ya. Jadi kalau begitu maknanya Quran hendaklah sentiasa menjadi teman kepada kita. Ibaratnya Quran yang Tuhan kekalkan, tidak dipanggilnya lagi, ini adalah sebagai bekalan untuk orang-orang beriman. Orang-orang beriman sentiasa dia tak putus modal ya. Maknanya iaitu di mana juga kalau dia berada, maka kalau dia mau baca Quran, dia tahu baca Quran, berarti modal dia tak putus ya. Lain daripada Islam kita, mana ada ya. Orang Nasara, Injil pun Tuhan dah panggil balik dah. Tak ada lagi Injil. Yang ada sekarang Saint Luke tu bohong itu ya. Itu semua reka-reka itu kan ya. Yang betul-betul original punya, iaitulah tak ada lagi dah. Sudah Tuhan panggil balik ya, Taurat dan Injil. Begitu juga Taurat tidak ada lagi. Tapi Quran 1500 tahun dah Rasulullah meninggalkan kita, namun Quran masih ada bersama dengan kita ya. Tapi kadang-kadangnya iaitu kita tahu Quran bersama dengan kita begitu je ya. Simpan pula Quran dalam almari ya. Sebenarnya Quran ni bukan untuk disimpan, untuk dibaca ya. Jadi kalau beli pun Quran misalnya banyak-banyak, simpan dalam almari, tidak ada makna apa-apa ya, mesti dibaca ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita lagi, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul. Ini ya, Allah berseru kepada orang-orang beriman agar sentiasa menyahut seruan Allah ya. Maknanya perintah-perintah Allah hendaklah kita taati, larangan-larangan Allah hendaklah kita taati ya. Tinggalkan dilarang, buat yang disuruh. Jadi hendaklah kita istijabah ya, menyahut seruan Allah. Walir Rasul, dan begitu juga hendaklah menyahut seruan Rasul. Menyahut seruan Rasul ni ya, kalau takdir katalah Rasulullah masih hidup, dipanggilnya seseorang, orang tu sedang dalam semayang, tapi semayang sunat lah ya, hukumnya dia kena tinggalkan semayang, dia pergi jumpa Rasulullah SAW ya. Dalam sebuah hadis ya, ada seorang sahabat dipanggil oleh Rasulullah SAW, maka dia tidak menyahut ya, panggil Rasulullah tu. Setelah itu dia datang kepada Rasulullah. Rasulullah tanya, mengapa kamu tak nyahut tadi ya? Katanya, aku sedang semayang Rasulullah. Maka Rasulullah kata, kamu tak baca ke? Istajibu lillahi walir rasul ya, saud olehmu seruan Allah dan juga Rasul. Itu iaitulah bagi Rasulullah yang masih hidup. Kalau macam kita ni pula, macam mana kita kata, hendaklah pula apabila orang menyebut nama Rasulullah SAW, maka hendaklah kita iringan kata sallallahu alaihi wasallam ya. Sebab Allah Subhanahu menyatakan, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyarah. Sesiapa yang berselawat kepada aku sekali, kata Rasulullah, Allah akan balas dengan ganjaran pahalanya sebanyak 10 kali. Sekali kita selawat, Allah gandakan 10 ya.
Ibadat-ibadat yang lain ya, Allah tak buat, dia suruh je. Semayang, dia suruh kita semayang, Tuhan tak semayang. Puasa gitu juga. Tapi selawat, Allah suruh kita selawat dan dia buat selawat. Allah sendiri buat selawat. Kerana itu, bagi setengah-setengah mazhab, wajib kita selawatkan Rasul. Sebab Allah sendiri selawat. Ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuhan kata ya. Inna Allah wa malaikatahu, bahwasanya Allah dan malaikatnya menselawatkan Nabi. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka beriman, sallu 'alaihi, hendaklah kamu selawatkan katanya. Tapi kadang-kadang kita dengar tu tak ada jawab sallallahu alaihi wasallam, tak ada ya. Ya, dan begitu juga, iaitulah hendaknya kalau kita zikir dengan la ilaha illallah tu 100 kali, seeloknya kita kembarkan juga dengan salawat 100 kali. Sebab kata Allah, iaitulah dia sendiri selawat ke Rasul. Ya. Jadi kalau Allah sendiri selawat ke Rasul, maka kita lagi-lagilah sepatutnya mensalawatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima yuhyikum, kerana iaitulah menyahut seruan Allah, seruan Rasul tu, yuhyi, menghidupkan kamu. Ya, menghidupkan jiwa kamu. Bagaimana sebelumnya kedatangan Islam ya, belumnya ada seruan Allah melalui wahyunya kepada Rasul. Keadaan manusia masa itu ibaratnya iaitulah mati jiwanya. Bukan orangnya, orang yang tak mati, jasad yang tak mati, jiwanya mati, tak ada. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan juga kepada kita ni, hati yang kita miliki ni sebenarnya bukan kita yang miliki, Allah yang punya. Bila-bila dia boleh gerakkan hati kita ya. Sebagaimana firman-Nya sini, wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi, hendaklah kamu ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang membalik-balikkan di antara seseorang dengan hati. Hadis ada menyatakan seluruh qalbu, ya, hati anak-anak Adam ni berada di atas jari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebagai membayangkan bahawasanya hati mudah berubah, ibarat benda yang di atas jari mudah berubah. Maka di sini Tuhan kata begitulah ya. Wa alamu anna Allah yahulu baina qalbihi, kita olehmu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala yang membalik-balikkan di antara seseorang dengan hatinya. Ya, memang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahannya Allah Subhanahu wa taala mantapkan hati kita ya, untuk bertakwa, taat kepadanya dan juga Rasul-Nya. Wa anahu ilaihi tusyarun. Begitu pula firman Allah Subhanahu menyatakan kepada kita bahawa kita ni semua nanti akan pindah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang tinggal lagi dalam dunia ni. Semua kita akan pindah menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Wa anahu ilaihi tusyarun, dan bahawasanya ilaihi, kepada Allah, tuhsyarun, semuanya kamu akan dihimpunkan. Ya. Tak ada seorang yang dapat lari daripada dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan sahabat kita pun dah pergi tak 2-3 minggu sudah lah. Sampai masa dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dihimpunkan kelak ke sana. Ya. Kemudian ayat mengingatkan kepada kita, kalau ada maksiat-maksiat ya, maka hendaklah sama-sama kita cegah. Kerana maksiat mengikut hadis adalah penyebab bagi kedatangan balak-balak ya. Jadi apabila maksiat ini tidak dicegah, balak akan datang, dan apabila balak datang, dia tidak mengenai orang yang buat maksiat itu saja, bahkan dia akan sapu semua. Kerana itu kalau ada fitnah, maknanya maksiat ni, maka hendaklah kita iaitulah bergotong royong mencegahnya. Sebagaimana hadis menerangkan kepada kita, idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, bila kamu nampak perkara mungkar, hendaklah kamu cegah dengan tangan kamu, dengan kuasa kamu ya, dengan kekuatan kamu. Jangan biarkan begitu saja. Wa illam tastati' fa bi lisan, kalau kamu tak upaya dengan begitu,
Kau cuba cegah melalui lidah, melalui nasihat, ya, melalui tunjuk ajar. Wa illam tasaj bi qalbi, kalau itu pun tak daya juga, kau tekan dengan hati jelah, kau benci jelah, ya, maksudnya wa zalika Allahul iman, tapi itu ada iman yang paling lemah. Kata hadis, ya. Maka Tuhan katakan kepada kita sini berhubung dengan fitnah ni ataupun kita kata maksiat, ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takut olehmu fitnah, takut olehmu bala, ya. La tusibanna alladhina zalamu, kerana bencana dan bala dia tidak kena kepada orang yang buat maksiat saja, ya. Datang tsunami melanggar kita tak Aceh, ya. Sama ada orang yang semayang, orang tak semayang, ya. Kaki minum bir, kaki minum apa, semua kena, ya. Itu diingat oleh Allah SWT, ya. Minkum khassah. Wa'alamu anna Allah syadidul iqab. Maka Allah Subhanahu mengingatkan kepada kita bahawasanya azab Allah adalah maha dahsyat. Maha dahsyat azab Allah, ya. Kalau nak tengok sebagai contoh betapa dahsyatnya kita ada, ya, api neraka, tengok sajalah gunung berapi meletup, kawah dia tu macam mana hebatnya tengok api dalam dia. Itu gambarannya. Maka itu dalam dunia, di akhirat nanti beribu kali ganda dahsyatnya lagi, ya. Itulah Tuhan kata sini, wa'lamu anna Allah syadidul iqab, kita ilmu bahawasanya Allah Subhanahu punya azab yang amat dahsyat, ya. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diselamatkannya daripada kena azab ni amat dahsyat ni, dan mudah-mudahan dilembutkannya hati kita untuk taat kepadanya dan taat kepada Rasul, insya-Allah, ya. Kemudian Allah Subhanahu ingatkan kepada kita, ya, harta dan anak-anak kalau tidak dikawal ataupun tidak diurus mengikut kehendak syarak, maka ini boleh menjadikan sumber fitnah, merosakkan diri kita sendiri. Ini Allah kata, ya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahawasanya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah sumber yang boleh merosakkan kamu, ya. Kalau harta kamu iaitulah tidak dibawa ke jalan agama, dizakatkan ke dia ataupun infak fi sabilillah ke, misalnya asyik dengan iaitulah poya dengan hartanya, apa macam kamu nanti. Itu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Imam Ghazali menerangkan dalam tasawufnya, iaitulah walaupun kita kata harta itu kita punya, tapi sebenarnya hakikinya Allah punya, ya. Kerana itu apabila kita gunakan dia ke jalan yang tidak seiring dengan kehendak syarak, maka harta itu boleh membawakan kita ke dalam neraka, ya. Kalau harta digunakan atas jalan bermegah, atas jalan berpoya, atas jalan berseronok, ingat-ingat Allah Subhanahu akan hukumkan dia di akhirat kelak, ya. Tuhan sebut sini amwalukum, harta-harta kamu, wa aulad, dan juga anak-anak kamu. Kalau anak-anak tidak diurus mengikut kehendak syarak, kita kata, ya, inilah yang banyak berlakunya, iaitulah anak bangsa kita lah yang banyak ni ke dadah ke mak rempit ke bosia ke anak bangsa kita, ya. Walhal kita kata kita ada Quran, kita ada tok guru, kita ada penceramah macam-macam, tapi mengapa anak-anak kita pula yang banyak terlibat dengan ini? Sedangkan kita kata bangsa kafir tak ada Quran, tak apa, itu kurang. Ada tu ada, tapi kurang. Apa agak-agaknya ni puncanya? Saja nak sembahnya lah. Apa agak-agaknya? Ya, kita kadang pelik kita tu, ya. Macam tempat saya tu, Masjid Ulu Kelang tu, penceramah agak tak putus-putus penceramah, pukul 11 berapa pun, sampai 2-3 kali ceramah ni. Orang ada opi tu juga. Maksudnya. Tapi saya ingat satu perkaranya mengikut kitab lah. Kita lupa bahawasanya iblis dan syaitan
adalah dalang yang memain di sebalik tabir, merosakkan anak-anak bangsa, khususnya orang Islam. Tapi kita tak sedar, ya. Tak ada seorang pun nak highlightkan tentang syaitan ni, tak ada tengok pun, ya. Tapi dalam kitab kata tu, ya. Kalau tuan-tuan rujuk pada surah Al-A'raf ayat 6, maksud saya dengan Tuhan mengatakan, ya. Fabima aghwaytani, dengan sebab engkau telah menyesatkan aku, kata iblis kepada Allah, ya. Aku akan sekat jalan-jalan kamu kepada anak-anak Adam, dan aku akan dapatkan mereka itu melalui jalan akhirat, ya. Dijadikannya hati-hati kita ni tidak berminat kepada jalan akhirat, tak berminat kepada mengaji, tidak berminat kepada ilmu agama, ya. Ada ke tak ada sekarang kita begitulah, ya. Kalau anak tidak dididik dengan agama kan memang begitulah jadinya nanti, ya. Aku akan datang mendapatkan dia melalui jalan belakang, ya, makna pengaruh dunia. Dia akan galakkan kepada pengaruh dunia, ya. Begitu juga aku akan dapatkan mereka itu melalui jalan kanan, digalakkannya maksiat, ya. Dan begitulah jalan kiri, ya. Semuanya itu sumpah syaitan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nak merosakkan anak Adam. Dalam surah An-Nisa pula Tuhan kata, ya, iaitulah daripada 1000 anak-anak Adam ni, cuma seorang saja yang betul-betul beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan-tuan ada 1000 seorang. Kalau tak percaya buka surah An-Nisa, ya. Tapi bukan berapa ribu bilion manusia ni pula, ya. Berapa banyak bilangan orang Islam kita kata daripada berapa bilion tu. Begitulah, ya. Dan iaitulah dia cuba nak pengaruhkan syaitan, dia cuba pengaruh anak Adam melalui iaitulah hiburan-hiburan dan sukan-sukan, ya. Ini adalah jalan yang paling berkesan bagi syaitan untuk nak merosakkan anak-anak Adam, khususnya orang beriman dengan Allah Subhanahu. Kerana itulah kebanyakan yang berlaku adalah dari kalangan umat Islam, ya. Antara sebabnya kerana dia tidak taatkan Allah Taala, taatkan Rasul. Jadi begitulah diingat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ni supaya didik anak-anak hingga menjadi seorang saleh. Sebagaimana hadis menyatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a min 'amalihi illa min salasin, waladun salih yad'u lahu, wa 'ilmun yuntafa' bih, wa sadaqatun jariyah." Apabila mati seseorang anak Adam, tidak ada apa lagi yang dapat menghubungkan dia dalam kubur, ya, kecuali 3 perkara. 3 perkara ni maknanya walaupun dia telah mati, dia boleh terima royalty lagi daripada dunia ke dunia. Pertama sekali anak soleh, ya. Anak yang beramal dengan amal soleh, bukan anak nama Saleh, ya, tapi tak ada semayang, mana jadi, gitu, ya. Kalau dapat anak yang betul-betul soleh, walaupun ayah dan ibunya telah pergi, ya, tapi ibu dan ayah tetap mendapat habuan di dalam alam barzakh. Kerana itulah kena didik anak supaya menjadi anak yang saleh, ya. Kedua, kata dalam hadis, ilmu yuntafa' bih, ilmu yang boleh diambil manfaat daripadanya. Ini maknanya bukan ilmu agama aja, bukan ajar Quran, ajar kitab aja tak. Kalau dia ajar misalnya seorang tu daripada tak tahu bertukang, dia boleh jadi pandai bertukang, maka dia cari makan dengan melalui ilmu tukang dia tu, maka orang yang mengajar dia tukang dia dapat pahala, ya. Ataupun kita tu dia ajar orang tu buat kain baju, potong baju, ya, hingga kan dia dapat berjaya, iaitu buka tailoring misalnya, maka ilmu itu dia ajar tu juga dapat pahala. Tambah pula kalau ilmu agama tu lagi baiklah. Itu tuan kata, ya. Dan ketiganya iaitulah sadaqatun jariyah, sedekah yang berpanjangan. Itu sedekah jariyah. Sedekah berpanjangan ni atau sedekah jariyah ni disyaratkan mesti benda yang tahan lama. Sabun tak boleh jadi sedekah jariyah, sebab sabun ni kita lama habis, ya. Tak boleh.
Itu kata Allah, kata Rasul, ya. Jadi begitulah diingat oleh Allah Subhanahu kepada kita ni, harta-harta, ya, hendaklah diinfak fi sabilillah, ya. Dan di dalam surah At-Taubah Tuhan mengingat, ya, iaitu walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim, ya. Mereka yang menghimpun kekayaan emas dan perak, ya, tidak dibelanjakan daripada jalan Allah, maka khabarkan kepada mereka itu bahawa mereka akan mendapat azab yang amat pedih. Itu Tuhan kata, ya. Wa anna Allah 'indahu ajrun azim, dan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ada di sisinya ganjaran yang amat besar. Carilah ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ni, ya. Begitulah yang diterangkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ni, ya. Kemudian, ya, Tuhan terangkan pula kepada kita bagaimana musyrikin, ya, bagaimana susahnya Rasulullah SAW nak menjalankan risalah Allah, ya, sebagaimana Tuhan kata, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, kenangkan olehmu, ya, bagaimana orang-orang kufur telah melakukan tipu belit untuk nak menangkap kamu, lisabbituka, nak menahan kamu, ya, nak mempenjarakan kamu, wahai Muhammad. Ayaqtuluka, begitu juga mereka berusaha untuk nak membunuh kamu. Wa yukhrijunaka, dan begitu juga berusaha untuk nak menghalau kamu dari kampung halaman kamu. Wa yamkurun, dan mereka itu menjalankan beberapa tipu-tipu belit, ya, tetapi semuanya itu gagal. Sebabnya wa yamkurullah, Allah Subhanahu membalas tipu belit mereka itu, ya, melindungkan Nabi Muhammad SAW. Wallahu khairul makirin, dan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ialah sangat bijak di dalam mengatasi tipu belit mereka itu. Begitulah yang diterangkan Allah Subhanahu, bagaimana susahnya Rasulullah SAW nak menjalankan dakwah di awal dulu, ya. Bukan setakat itu pula, mereka pula bencikan Quran, ya. Apa dia kata? Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna misla hadza, ya. Kalau Quran pula dibacakan kepada mereka itu, ya, apa mereka kata? Qalu qad sami'na, ala, kalau macam itu tu kami pun dah dengar dulu dah, ya. Lau nasya' la qulna misal hadza, kalau kami tidak, kami pun boleh cakap macam tu, boleh pembaca macam tu. Bukan dipandang tinggi Quran, ya. Itu sahaja dongeng-dongeng je tu. Hadza ila asatrul awalin, ini semuanya tak lain tak bukanlah cerita-cerita daripada dongeng dulu-dulu. Begitulah sekali orang musyrikin merendahkan Al-Quran, ya, sampai mereka kata, kalau macam itu kami boleh baca, tu boleh baca, ya. Sedangkan dalam surah Al-Baqarah Tuhan menyatakan, ya, iaitulah kalau berhimpun segala jin, manusia dan seluruh makhluk untuk nak membuat Al-Quran, ya, mereka tidak mampu. Ya, sependek-pendek surah mereka tidak mampu, ya. Cuma adalah riwayatnya, iaitu Musailimatul Kazzab, iaitulah orang yang mutanabbi, yang mendakwa menjadi nabi, Musailimah nama dia, ya. Maka dia kata, aku juga boleh buat Quran. Dia cuba buatlah. Itu pun sikit sangat, ya. Iaitulah pada ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu yang sahihnya, ya. Tapi dia tambah lagi, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lahu zainabun tawil. Setakat tu je. Apa maknanya tu? Lahu zainabun tawil, bagi gajah tu ada ekor yang panjang. Ada ke gajah ekor panjang? Itu pun bohong. Patutlah dengan namanya Musailimatul Kazzab, iaitu Musailimah yang pendusta, ya. Dia mendakwa iaitulah dia boleh tumbuhkan rambut bagi orang yang botak. Maka ada orang yang tak cukup botak lagi pergi jumpa dia, maka dia sapu kepala orang tu, maka jadi botak. Bukan kata nak tumbuh rambut jadi botak, ya. Musailimatul Kazzab. Begitulah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, ya. Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak apa yang saya bacakan ini
menjadi mudah-mudahannya menjadi renungan dan pegangan kepada kita sebagaimana ayat awal tadi Tuhan menyatakan atiullah wa ta'ur rasul, ya, taat Allah, taatkan Rasul. Ambillah Quran, selalulah baca, cuba-cubalah tahukan maknanya, ya. Hadis begitu juga, insya-Allah kita akan selamat daripada gelombang hidup dunia ni yang mana syaitan sangat memainkan peranan untuk nak merosakkan anak-anak Adam semua. InsyaAllah kita akan selamat bila kita berpegang dengan Quran maupun hadis, insyaAllah. Ya, begitulah dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan sikit kepada firman Allah Subhanahu wa taala surah Anfal. Mudah-mudahan diberkati kita semua. Wal akhirnya aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وسلطانك. اللهم افتح لنا فطور العارفين. اللهم افتح لنا فطور العارفين. اللهم افتح لنا فطور العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم زينا بزينة الإيمان، شربنا بشرارة القرآن، وأكرمنا بكرامة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا عملا صالحا مقبولا. اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.